A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isnin. Hari ini kita jumpa lagi. Semalam saya dah buat live, hari Sabtu pun ada. Alhamdulillah ramai yang follow dan juga yang mendengar, dan banyaklah juga respon-respon positif yang saya dapat. Alhamdulillah. Hari ini sebenarnya saya nak sambung lagi lah buku ni, iaitu hubungan suami isteri. Macam mana nak mengendalikan hubungan suami isteri, siri 3 lah. Dan hari ini kita akan tengok bagaimanakah sebenarnya seorang isteri boleh tak nak membuat permintaan terhadap suaminya. Sebab kadang-kadang isteri ni dia ada permintaan-permintaan dia ada keperluan dia. Boleh tak dia nak buat permintaan? Dan apakah kaedah buat permintaan? Sebab kalau tak kena gaya, kita kena marah kat suami, betul tak? Yang kedua, kalau tak kena gaya, kita ni akan dikatakan tidak bersyukur dengan apa yang suami bagi kat kita. Okey, baiklah. Kalau kita tengok dalam buku ni lah, dia memulakan, dia kata macam ni. Manusia ni suka meminta, Allah ni suka memberi. Dan Allah ni sangat sayang kepada mereka yang suka memberi. Ni konsep dia. Maknanya Allah ni dia memang konsepnya akan memberi, merahmati. Sebab tu kita bila hidup atas dunia, Allah sentiasa bagi. Walaupun kita ni derhaka, tak suka kepada Allah dan sebagainya, Allah tetap bagi. Dan sifat manusia ni memang kena meminta. Kan, contohnya nak apa? Kita kan ada doa mustajab dan sebagainya kan. Kita kena minta. Nak minta sihat, nak minta anak bagus, nak minta rezeki, nak minta pekerjaan. Semuanya kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah kalaulah hamba-Nya meminta, lagilah Allah akan suka bagi. Sebab Allah kata macam mana? Sesiapa yang minta, nescaya aku akan makbulkan dan aku akan mustajabkan. Jadi rasanya kena minta. Dan bagi Allah dengan manusia pula, kalau kita minta, Allah ni akan bagi min haitsu la yahtasib. Apa maksud min haitsu la yahtasib? Tanpa Allah kira-kira, tanpa limitasi. Allah nak bagi tu Allah akan bagi. Apa yang selayaknya kita dapat. Okey, waalaikumsalam. Kita ada Salsabila, kita ada Ceta, kita ada Suhaila. Sami-sami tu kita buat share dengan orang lain. Hari ni kita nak belajar macam mana mengendalikan hubungan suami isteri. Dan kita akan fokus pada tips-tips. Dan hari ni tips kita ialah macam mana membuat permintaan dalam keluarga. Sebab kita nakkan sesuatu, mesti kita nak minta, betul tak? Macam tu. Okey. Dan Allah menegaskan, kalau tengok Allah ni dia dah susun cantik dah dalam keluarga. Allah telah meletakkan tugasan memberi nafkah keperluan kepada isteri dan keluarga adalah suami. So nafkah, kewajipan, keperluan dalam keluarga, sama ada keluarga kecil atau keluarga besar, adalah jatuh kepada suami. Dan suami ni bertanggungjawab untuk menjaga kecukupan dan kemampuan keperluan anak dan isterinya. Manakala kalau seorang isteri pula, dia bertanggungjawab apa dia? Seorang isteri bertanggungjawab untuk membantu suami, membantu keluarga supaya akhirnya jadi keluarga bahagia. Jadi tanggungjawab memenuhi keperluan, terutama fizikal dan material ni bukan terletak pada bahu isteri. Dan kalau kita tengok dalam ni, tanggungjawab suami terhadap isteri dan anak ni bermula melalui lafaz akad nikah yang dibuat. Bila kita sudilah untuk menyunting anak dara orang, bila kita sudi nak berkahwin dengan orang, sama ada janda ke anak dara ke dan sebagainya, maknanya dalam kalimah akad tu sendiri, bila kita kata aku sudi terima nikahnya, sekian-sekian bersekian, maknanya kita sudi menerima tanggungjawab untuk memenuhi nafkah dan keperluan isteri serta keluarga. Itu adalah janji yang telah kita akad melalui perkahwinan, dan itu adalah janji kita terhadap Allah SWT. Sebab itu bila kita nak berkahwin, bukan kita berkahwin mudah-mudah. Berkahwin tu kita fikir, bila berkahwin tu bukan kita dapat sedap-sedap, bukan. Tetapi datang bersamanya dengan tanggungjawab. Dan orang yang berkahwin dan dia tahu tanggungjawab dia dan dia berusaha berjihad untuk memenuhi tanggungjawabnya, insya-Allah ini adalah keluarga yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey, isteri ni dia tidak dipertanggungjawabkan untuk menyara keluarga. Isteri ni tugasnya untuk membantu, tetapi dia tidak bertanggungjawab. Jadi apa yang dia kena buat? Bagi memenuhi keperluan dirinya sendiri, maka seorang isteri bolehlah minta daripada suaminya. Wanita ni pula boleh bekerja, tetapi dia bukan kata bekerja kerana tanggungjawab untuk menyara keluarga, bukan. Tetapi bekerja tu adalah pertama untuk memenuhi keperluan dirinya sendiri. Dan sebenarnya tanggungjawab asasi wanita ni adalah menjaga rumah tangga suaminya dan mendidik ahli keluarga dan mendidik anaknya ke arah bagus dengan Allah SWT dan cinta kepada Allah SWT. Jadi sebab itulah atas alasan ini ulama kata wanita boleh minta kepada suaminya. Jadi tak salah kita nak minta, boleh. Tapi ada caranya. Kenapa wanita ni boleh minta? Ulama kata macam ni. Kerana wanita ni dia banyak bertanggungjawab untuk menjaga kepimpinan dalam keluarga, menjaga keserian keluarga dan juga rumah tangga. Dalam bahasa mudahnya, kita lah yang banyak kemas rumah, kita yang banyak uruskan susu atur rumah, kita lah yang banyak uruskan barang-barang kat dapur. Oleh kerana itu, berbanding dengan suami, isteri lebih tahu apa sebenarnya keperluan untuk rumah tangga. Apa yang tak cukup dekat dapur? Beras ke nak habis? Okey, susu dah nak kena beli. Okey, dekat ruang tamu kita ni nampaknya sofa kita ni dah pecah-pecah dah ni. Kita nak kena beli dah ni. Abang, bunga ni tak sesuai letak kat sini. Kita nak kena beli bunga tu bagi matching dengan lansir dan sebagainya. Siapa yang tahu matching-matching dan sebagainya? Seorang isteri. Sebab itu tak salah seorang isteri membuat permintaan. Janganlah bila seorang isteri membuat permintaan seolah-olah satu tak bersyukur. Yang kedua, seolah-olah kita ni orang kata kita bukan awak yang cari duit, bukan awak yang uruskan nafkah. Kenapa nak minta-minta? Awak tak berhad. Jangan kata isteri tak berhak meminta walaupun tidak bekerja. Kerana tugas isteri ni nak marahkan rumah tangganya supaya bila kita masuk dalam rumah tu akan terbit rasa sakinah, mawaddah dan rahmah. Alah ustazah, kalau sakinah, mawaddah dan rahmah, rumah ni berselerak pun boleh ada mawaddah dan sakinah dan rahmah? Tak ada. Dia, rumah ni, keperluan ni, dia menyerikan hubungan dan menjadi asas yang kukuh. Memastikan hubungan suami dan isteri ini menjadi lebih baik dan dibina ke arah kebahagiaan. Sebab itu kita tengok yang ketiga ulama sebut keinginan wanita ni pula jauh lebih tinggi daripada keinginan lelaki, terutama dari sudut bab perhiasan diri dan rumah. Wanita ni kan suka barang yang cantik-cantik, suka yang bagus-bagus. Kalau kadang-kadang bukan bagus, kita nak matching. Bila kita susun atur tu sedap mata memandang. Sebab wanita ni dia bertanggungjawab untuk membina rumah sebagai pusat kebahagiaan bagi keluarga. Bila anak dengan suami balik, kita pun yang bekerja sebagai seorang isteri, bila balik, kita rasa tenang, kita rasa seronok. Itulah tempat kita release tension dan berkasih sayang. Tapi kalau suasana tak membina, macam mana nak wujud keluarga yang penuh berkasih sayang? Betul tak? Pernah kan kita dengar, suami dekat luar tension. Lepas tu bila balik kat rumah, tension juga. Sebab apa? Selera. Dan dia pun tak membantu juga untuk mengemas kini selerak-selerak tu. Jadi akhirnya berantakan. Walaupun orang kata luaran tidak membantu dalaman, tapi tak. Dia luaran dan dalaman saling berhubungan di antara satu sama lain. Suhaila kata, ya ustazah, semua nak beli. Yelah, ikut-ikut hati memang nak beli belaka. Tapi sebagai seorang wanita, kita kena bijak menyusun atur. Macam saya macam ni. Saya memang nak beli, tapi kita buat by stages dan planning. Contohnya saya nak makeover ruang tamu. Sekarang macam saya dah habis dah makeover ruang tamu. Dan pada minggu lepas saya makeover saya punya dobi kat atas. Sebab saya ada buat dobi kat atas, kecil je. Tapi saya ada tempat lah, dobi, basuh kain, jemur kain, gosok kain, semua kat tempat yang sama. Tapi dia selerak. Yelah, tempat kita bekerja kan. Jadi dia selerak. Saya kata, tak boleh jadi ni. Saya pun jadi tension bila uruskan kain tempat yang selerak. So saya make over.
Tapi nak makeover, kadang-kadang kita orang perempuan ni kita tak sabar. Kita nak perfect, cantik terus macam yang kita tengok dalam Google dan gambar. Betul tak? Jadi saya buat by stages dengan plan. Saya plan. Okey, saya nak akhirnya dobi saya ni tepat dia macam ni. Tempat dia nak kena ada begini, cantik dia macam ni, sedap mata memandang macam ni. Kemudahan bagi saya macam mana, kemudahan bagi anak macam mana. So kita susun. Okey, untuk plan pertama bulan ni kita punya bajet setakat ni saja. Okey, beli apa dulu? Okey, bulan depan beli lain pula. Bulan depan beli lain pula. Jadi maknanya kita bila nak beli barangan pun kena bersabar dan ikut planning. Sebab kalau sekaligus nak cantik semua, kalau suami kita ni berduit tak apa. Tapi tu pun saya tak sarankan walau suami tuan-tuan puan-puan semua berduit, saya tak sarankan beli sekaligus. Sebab apa? Sebab saya dah sebut banyak kali, sekarang kita ni tengah berdepan krisis kewangan. Satu. Yang kedua, kita ni tengah berdepan dengan krisis perubahan cuaca yang akan bagi kesan kepada pemakanan kita, air dan sebagainya. Yang mana pada masa akan datang, kalau berlaku keadaan susah, barangan naik ataupun barangan terhad, walaupun ada duit tak boleh nak beli barang, ketika itu simpanan adalah yang sangat perlu untuk survival keluarga. Dan simpanan ni pun sebenarnya dia membantu hubungan kita suami dan isteri. Jadi sebab itu bila kita nak buat perubahan, kena sabar, kena tolak ansur, kena kira-kira dan within the planning. Supaya simpanan yang tengah kita buat untuk preparation menangani mendepani pelbagai krisis tu, kita dapat lalu dengan baik. Bukan mudah tau jadi isteri. Bunyi kata nak kemas rumah, bunyi kata nak makeover dapur dan rumah. Tetapi walaupun makeover simple, still kita kena ada planning. Yang kedua, kena ambil kira ni pengaruh-pengaruh persekitaran. Supaya bila kita buat sesuatu perubahan dalam keluarga, impact dia dalam jangka masa panjang, sejahtera dan tak ada bagi kesan yang buruk kepada keluarga. Wah, penatnya jadi isteri. Itulah sebagaimana suami bila dia akad nikah, dia berjanji untuk sara kita. Isteri pun bila akad nikah, kita janji untuk bertanggungjawab untuk menjaga apa dia? Imarah dan ihya rumah tangga kita. Benda tu bukan mudah. Dia kena belajar, dia kena planning, dia kena sabar, dia kena tolak ansur, dia kena bijak mengambil faktor-faktor persekitaran. Nampak tak? Okey, disebutkan di sini jika kita ni minta sesuatu tapi tak dapat ditunaikan, kadang-kadang boleh menyebabkan suami tu tertekan. Dan dalam keadaan tertentu, kita banyak jumpa kes-kes dan kisah-kisah bila suami ni, isteri minta, anak minta, dia rasa tertekan, tak boleh nak buat. Akhirnya bila lemah pegangan iman, dia akan buat benda yang salah, benda yang haram. Cuba cek orang yang ambil rasuah. Cuba cek orang yang buat perkara haram. Kadang-kadang bukan kerana diri dia, kerana keinginannya tinggi untuk memenuhi lifestyle anak dan isteri, lifestyle keluarga. Akhirnya dia rasa sedap makan benda haram, dia rasa mudah, berduit tu cepat. Akhirnya dia sanggup melakukan perkara haram yang dia tak nampak. Akhirnya memudaratkan diri dia. Kalau orang tak tahu, tak apa, di dunia selamat. Tetapi di akhirat, walaupun orang tak tahu di dunia, terlepas dari orang kata hukuman undang-undang dunia, tapi di akhirat once masuk dalam kubur tak terlepas. Tapi rupanya, katakanlah dalam kubur esok, kenapa awak ambil rasuah? Kenapa awak ambil suapan tender? Masa tu dia tarik sekali anak dan isteri dia. Sebab isteri saya lah minta macam-macam. Tarik kita sekali dekat akhirat esok. Nak macam tu. Sebab tu isteri kena plan bukan saja untuk sekarang bila minta sesuatu dekat suami, untuk akan datang. Dan kita isteri bila nak minta dengan suami ni kena faham lah karakter suami. Ada orang suami ni kita nak minta, suami saya ni ustazah semua benda tak bagi. Tak macam suami saya, tak macam suami ustazah. Tak dengar kata. Siapa kata suami saya dengar? Kalau saya kan dengan suami, saya tunjukkan semua plan yang saya nak beli, saya nak apa atas rumah saya, apa yang saya nak untuk anak saya, apa yang saya confirm dia tak bagi walaupun 1 sen. Sebab banyak tu, betul tak? Sedangkan dia ada banyak lagi keperluan dan benda besar yang dia nak kena fikir. Tapi kita pun cerdik juga. By stages kita tunjuk, bang,
kita ni nampaknya kat sini ni gini kita perlukan benda ni bang. Dia pun kira gini. Okey boleh lah. Baru satu. Jangan cerita habis. Kita ni semua benda nak cerita habis. Tak sabar orang perempuan. Dia kena ada planning dan dia kena cerdik dalam meminta supaya suami tu tak ada tekanan. Yang kedua kena faham lah suami kita ni gaji berapa. Kemampuan berapa. Dia tengah hadapi kesusahan apa. Saya kan kadang-kadang cukup tak setuju lah bila suami ni dia tak bagi tahu slip gaji, kedudukan kewangan kepada keluarga dan anak-anak. Bahaya. Dia tak nak bagi tahu, dia takut isteri susah hati, isteri pandang rendah padanya. Contohnya dia sekarang perniagaan tak berapa bagus. Dari segi orang kata kemasukan duit tak sama macam dulu. Baru tengah struggle nak naik balik contohnya. Atau di tempat kerja ni orang duk bising-bising dah nak start kecilkan retrench orang, nak kecilkan ni. Tapi dia tak bagi tahu kat kita. Nah kita isteri ni relax je. Tak perasan pun perubahan-perubahan suami duk termenung ke. Suami duk berfikir-fikir ke. Suami ada riak-riak wajah dah lain, perlakuan dah lain-lain. Dia start tengok apa ke. Kita tak perasan sebagai isteri. Sebab kadang-kadang kita duk fikir tentang keperluan diri kita, tak terfikir keperluan suami. Jadi seorang isteri kena bijak membaca gerak-geri suami. Kena bijak bila masa kita nak sokong suami. So bila kita nak minta, benda tu jadi trigger. Aku nak tengok suami aku ni sebenarnya macam mana. Kalau aku minta nak sofa ni lepas tak? Masa tu baru kita perasan. Rupanya suami kita tengah struggle kat office dia. Kena tekanan dekat bos lah. Bos duk ugut nak berhentikan dia lah. Lepas tu balik rumah kita duk tekan pula. Isteri ni sebenarnya isteri yang tidak memahami. Dan isteri yang bolehlah kita katakan walaupun dah kahwin lama, dia very selfish kerana tidak pernah cuba untuk mengenali apa yang berlaku dan perubahan suaminya. So bermula daripada minta je. Dan seterusnya kita tengok berpuas hatilah dengan apa yang ada dan mohonlah keberkatan. Maknanya gini, kalau benda tu dah cukup dan kita rasa tak perlu, cuma kita terikut dengan kawan-kawan kita, kita rasa seronok macam kita nak update teknologi terkini lah. Telefon dah ada tapi kawan-kawan kita semua pakai yang terbaru. So kita nak yang terbaru juga. Ataupun kita dah ada air fryer yang lama. Yang lama kan yang jenis macam, tahu tak air fryer lama macam mana? Air fryer lama tu baru 100 lebih. Kan dia jenis yang bulat, dia macam pintu kaca kat atas. Tu air fryer lama kita dah ada dah. Elok lagi, comel loteng, boleh pakai, boleh bakar seekor ayam. Tapi kita tengok semua kawan-kawan kita pakai air fryer yang jenis bulat, mahal, yang 2.5 kilo tu sahaja. Letak seekor, kita nak bakar apa pun mudah. Kalau kita ni tak ada masalah, tak hadapi krisis, tak apa, boleh beli, betul tak? Tetapi kalau dalam keadaan air fryer ni nak buang kat mana? Jadi kita kena kira-kira supaya janganlah kita melampaui seolah-olah kita tidak bersyukur dengan nikmat dan pemberian. Saya nak cerita pengalaman saya kan selepas saya mengamalkan kaedah minimalis dalam rumah. Saya sekarang buat minimalis. Tahu sebab apa minimalis? Sebab saya tak ada masa nak kemas rumah. Saya tak ada masa nak apa orang kata cuci banyak-banyak barang. Saya tak ada masa orang kata nak buang habuk-habuk barang. Bila banyak sangat barang. So sekarang saya buat almari tu sedang-sedang je untuk saya. And then kalau ada barang yang lebih, nak beli yang baru, saya make sure ada ruang tak dalam almari saya tu. Ada ruang tak dekat atas saya punya kabinet. Kalau tak ada ruang, saya kena tengok. Okey, nak gantikan yang mana? Yang ni boleh guna lagi, tak boleh guna lagi. Ataupun yang ada ni nak bagi kat siapa? Nak lupus macam mana? Nak bagi kat orang ke? Nak macam mana ke? Ada keperluan apa ke? Nak letak kat office ke? Nak bagi kat staff saya ke? Macam tu. Sebab tu baru ni saya dapat ada cabutan bertuah tau. Periuk 3. Periuk tu non-stick 3 saya dapat cabutan bertuah. Tapi saya bagi kat kawan saya. Sebab apa? Sebab saya kata kalau saya ambil, saya tak tahu nak simpan kat mana dah. Kalau tak tahu nak simpan kat mana, saya nak kena beli almari. Kalau beli almari pula, saya kata, kalau ada ruang lagi, saya nak kena beli barang baru, betul tak? Ini dah jadi satu masalah yang baru. Akhirnya saya kekalkan gaya minimalis. Saya kata periuk ni kau ambil lah. Saya dah ada periuk ni. Dah lebih-lebih dah kat rumah saya. Almari saya dah penuh. Yang ni kau bagi kat mak kau sebab mak kau nak kukus baru kan? Okey, ambil. Ni hadiah aku. Senang macam tu. Saya pun senang nak kemas. Nak sapu debu pun mudah. Nak basuh pun tak banyak.
senang nak urus. Jadi otak pun tak adalah fikir nak minta-minta tu, nak minta ni, nak beli baru tu, nak beli baru ni. Kalau rosak baru beli yang baru. Wallahu alam. Jadi kenapa Islam ni dia kata puas hati dengan apa yang ada, kecuali kita beli tu untuk keperluan, sebab kita nak keberkatan. Banyak ni bukan maknanya cukup dan sedikit bukan maknanya kurang. Apa yang penting adalah berkat. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, susu ni dalam satu mangkuk, tapi 70 orang boleh minum. Maknanya ramai boleh minum. Tapi kita ni prepare banyak-banyak makanan, tiba-tiba membazir sebab ajak orang tak datang open house. Kena check ada tak orang macam ni. Buat banyak-banyak tak ada siapa datang. Kita dah ajak dah untuk open house. Lepas tu membazir. Masya Allah. Jadi sebab itu sikit pun berkat, banyak pun berkat. So sekarang jangan kejar banyak ke sikit, kejarlah berkat. Dan bila nak berkat, kita ambil yang keperluan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya kan antara punca lah keberkatan dalam rumah tangga. Saya nak ceritalah kalau dalam keluarga saya ni biasa pernah nak muflis. Pernah kalau rumah saya tu, saya beli rumah masa gawat yang dulu. Lepas tu rumah saya 3 tahun tak ada sofa. Sebabnya saya memang banyak benda nak isi dalam rumah. So sofa tu macam last-last lah. Tapi bila saya dah start mengandung anak keempat, suami saya kata okey boleh dah start beli sofa sebab dia lain dah settle selur-selur. Yalah nak beli rumah musim gawat dia kena cash banyak tau. Jadi duit dah habis kat situ. Tapi at least walau berlaku apa-apa, gawat ke saya makan telur pun itu rumah saya sendiri, bukan menyewa, betul tak? Orang tak boleh halau dah kita. Tapi macam mana kita buat supaya duit kita ni walaupun sikit, kerja sendiri ke, kerja banyak ke, gawat, dia cukup untuk kita dan berkat. Antaranya, sebelum meminta untuk memenuhi keperluan kita, mintalah dengan suami untuk suami penuhi tuntutan ibadah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni nak masuk musim korban. Saya nak tanya, berapa orang isteri kat sini yang cek suami dia dan minta supaya suami dia korban? Kalau suami dia kata kita ni susah tahun ni gawat, tak payahlah cari yang paling murah lah. Kalau niat murah tu pun tak betul dah. Sebenarnya kita berkorban untuk berkorban dengan cara yang terbaik. Satu dah kalau boleh kita nak bagi daging yang sedap-sedap, yang besar-besar, yang gemuk-gemuk kepada asnaf sebagai tanda kita mendahulukan harta kita kepada Allah SWT berbanding dengan keperluan diri sendiri. Sebab tu saya lah kan. Sebab tu saya rasa lega. Sebab apa, daripada awal memang mak saya ajar, daripada saya belajar lagi sampailah sekarang tak pernah miss. Walaupun setahun, susah ke tak susah, tak ada duit ke tak ada duit, wajib berkorban setiap tahun. Itu memang wajib. Rupanya Alhamdulillah, bila kita utamakan kehendak Allah SWT, Allah cukupkan yang lain kepada kita. Susah ke senang tu biasa dalam hidup, tapi yang penting cukup tahu Allah bagi. Kerana apa? Kerana kita mengutamakan pengorbanan harta kita terhadap Allah SWT. Ketika bertembung, kita nak berkorban ke kita ni nak beli peti sejuk? Sebab peti sejuk kita ada, tapi kita naklah yang macam terkini sikit. Dah lama sangat dah ni bang. Ketika itu kena tengok, perlu ke tak peti sejuk? Ke boleh pakai lagi? Masih comel loteng lagi, masih sejuk lagi. Dah korban ni nak dekat dah ni. Kalau boleh cakap kat suami, abang korban dulu. Abang nak tak harta kita berkat, anak-anak kita berkat? Abang simpan duit untuk korban. Kita tengah susah ni yang. Lagi susah, lagilah berkorban. Lagi tak ada duit, lagilah kita berkorban. Sebab apa? Apabila kita buat macam tu, Allah tahu kita mengutamakan Allah SWT. Di situ Allah akan bagi redanya, Allah akan bagi naungannya. InsyaAllah rezeki Allah akan bagi dalam pelbagai bentuk kepada kita, tanpa kita sangka-sangka, tanpa kita hisap. Okey, benda tu lah yang kita kena belajar. Sebab tu siapa nak korban tu ada tu, saya buat tu. Tu kan. Okey, seterusnya, untuk keberkatan dalam hidup, apabila kita nak minta sesuatu, bawa agama sebagai pertimbangan. Bukan bawa nafsu, bukan dengan cara kita banding-bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi kita mengira-ngira bila kita nak minta sesuatu daripada suami. Okey, yang seterusnya Allah sebut, bila kita minta dengan suami, jangan kita anggap suamilah pemberi rezeki. Tidak.
Ulama ajar bila kita nak sesuatu minta dengan Allah SWT dulu, selesai solat baru minta dengan suami. Allah ustazah, kalau setakat nak minta air fryer takkan nak minta dengan Allah. Tak, dengan Allah ini kita minta. Kalau boleh paling-paling kuranglah kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini jawami'ud doa yang paling Rasulullah suka, iaitu doa yang mengandungi kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, aku ni nak suruhlah dapur aku ni bagus. Bila dapur aku bagus, aku pun rasa seronok. Bila masak dekat suami, aku pun banyaklah buat kerja. Apa ni makanan ni kita banyak maintain kat rumah. Dapatlah kita banyak jimat lagi. Kita pun rasa seronok kat rumah. Suami rasa seronok, anak rasa seronok. Walaupun letih tempat kerja, balik kita dapat rehat, seronok, tengok cantik. Doa macam tu. Lepas selesai doa gitu dengan Allah SWT dalam solat, atas tikas sejadah, baru pergi minta dengan suami. Sebab ada setengah orang dia rasa suamilah pemberi rezeki kepada dia, bukan Allah SWT. Tapi ulama tekankan suami ni sebenarnya perantara saja daripada Allah SWT, asbab saja. Tapi yang memberi rezeki kita kepada kita ni siapa dia? Allah SWT. Sebab itu atas dasar ini kita akan taat kepada suami kita kerana Allah. Kita akan taat kepada suami kita apabila melibatkan kepentingan Allah, Rasul dan agama. Tetapi apabila menyebabkan kita ini jauh dengan Allah, bila menyebabkan kita derhaka dengan Allah, ketika itu kita wajib memilih Allah SWT. Tapi ada setengah orang dia kata, tak apalah ustazah, macam mana suami yang bagi kita duit bulan-bulan, biarlah dia buat dosa pun, sebab yang penting dia cukupkan untuk saya. Ini adalah pandangan saya. Sebab tu ulama sebut suami ni asbab sahaja, yang sebenar-benar pemberi rezeki bukan suami. Suami pun tak boleh bangga. Yang pemberi rezeki sebenar adalah Allah SWT. Dan ulama ajar sebelum minta dengan suami, minta dengan Allah dulu. Dan bila kita minta dengan Allah, kita pun tak tergamak nak minta benda-benda yang berikutkan nafsu, betul tak? Mesti kita akan minta benda yang bagus-bagus sebab doa pada Allah ni. Takkan nak minta, ya Allah, ya Tuhanku, aku nak tudung beli-beli yang sikat macam ni. Ya, tapi dia harga dia mahal sangat, ya Allah, 200. Takkan nak minta macam tu. Dengan Allah ni kau nak minta tudung yang sikat, betul tak? Mesti bila kita minta dengan Allah, kita minta yang bagus. Selesai minta dengan Allah, mintalah dengan suami. InsyaAllah Allah akan mudahkan kehidupan kita. Allah akan mudahkan rezeki kita. Allah akan mudahkan keluarga kita. Dan bila kita minta, minta yang patut, bukan minta yang tak patut. Bila kita minta, minta bukan berdasarkan nafsu, tapi berdasarkan hati yang mengenal apa itu baik dan buruk. Dan kita niat betul-betul bila kita minta tu untuk keperluan diri kita, bukan kehendak. Keperluan keluarga kita bukan kehendak. Bukan nak banding-bandingkan, bukan nak tunjuk. Tetapi untuk kebahagiaan keluarga kita di dunia dan akhirat. Okey, itu sajalah hari ini perjumpaan kita. InsyaAllah kita akan cuba live lagi pada hari Rabu nanti dengan tajuk yang lain pula. Jangan lupalah bersama dengan saya. Kalau kat sini ada orang yang baru nak kahwin, ada anak-anak muda, jom join. Saya ada buka Q&A IG story tentang jodoh. InsyaAllah kat situ boleh jugalah. Okey, dan kepada sesiapa yang nak berkorban, jangan lupalah boleh kontak link dekat bawah. InsyaAllah saya buka korban ni dekat Kelantan, Patani, dekat Kedah, dekat Sabah. Semuanya adalah tempat asnaf, dan kelebihan kami ada data asnaf yang lengkap. Dan kami buat kerjasama secara gotong royong dengan pemimpin setempat. Siapa pemimpin setempat? Untuk penghulu, kaki tangan dia. Dan dia akan buat, dan asnaf sendiri akan datang tolong. Konsep kami adalah gotong royong. Dan kami betul-betul bukan lambatkan dekat satu tempat, tak. Kami akan buat satu korban, satu kampung, satu lembu saja, dan diagihkan kepada asnaf. Dan yang paling dekat di hati saya, kita akan buat korban dekat luar negara hanya di Patani sahaja. Kerana siapa yang dengar cerita Tak Bai beberapa hari lepas? Sebab itulah kalau nak tahu cerita pasal Tak Bai ni, saya akan ceritakan pada hari Rabu ini. Dan kenapa saya memilih korban kat Patani, bukan dekat Kemboja, bukan dekat Afghanistan, bukan dekat Palestin. Kerana apa dia? Kerana untuk menegakkan kalimah Allah dan membantu saudara dan adik-beradik kita, sebangsa kita yang duduk berjiran dengan kita, iaitu petani Darussalam
Dan kenapa saya nak buat korban kat sana, kenapa dan bagaimana, insya-Allah tunggukan perkongsian kita pada hari Rabu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih kepada Puan Hafsah, Cik Ta, Nurhami, Azalia. Terima kasih.